Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Ya, jadi jika audio jelas boleh tolong bantu maklumkan kepada saya. Jadi live hari ini ringkas, saya hendak cuma ceritakan mengapa saya percaya, ya, saya percaya ada kerajaan atau pihak kerajaan atau pihak berkait kerajaan secara halus sedang memainkan isu 3R menjelang PRK pulai, dan saya ingin mengambil satu contoh isu yang sekarang sedang dimainkan di media sosial mahupun media tempatan online, iaitu isu pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Jadi isu pelaksanaan penghayatan modul 40 hadis, ya, Imam Nawawi ini sebenarnya saya fikir adalah sesuatu yang perlu menimbulkan rasa was-was, ya, di kalangan masyarakat Melayu Islam. Bagi saya memang was-was. Mengapa saya ceritakannya? Sebab benda ni dapat persetujuan daripada DAP. Saya difahamkan ada pihak yang menceritakanlah bahawa DAP tidak ada masalah. Ya, malah saya pun lihat reaksi-reaksi yang ada masalah adalah MCA dan pihak tertentu, tetapi bukannya DAP. Now, bila melibatkan DAP, saya memang was-was. Mengapa saya was-was? Kerana DAP mempamerkan sifat atau sikap anti-Islam, anti-Melayu dan menimbulkan bahang Islamofobia di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Dan benda ni saya dah jelaskan. Contoh-contoh ialah kenyataan-kenyataan Lim Kit Siang yang tidak diambil tindakan, kenyataan-kenyataan Lim Guan Eng yang cukup beracun, cukup anti-Melayu, anti-Islam, bersempadan ke Islamofobia yang tidak diambil tindakan. Ada kenyataan Adun Selangor yang saya dah ceritakan dalam live saya yang lepas, ya, cukup resis, cukup anti-Islam, tidak diambil tindakan. Ya, kalau Babak Sanusi terus ditahan, diheret ke mahkamah, ya, kenyataan-kenyataan Ramasamy walaupun dia bukannya lagi ahli DAP tetapi tidak diambil tindakan. Kemudian Anthony Locke masa PRN dia buat pentas DAP, dia ada sana, Gobin ada sana, ada seorang membuat kenyataan yang cukup resis, cukup anti-Islam, cukup bersifat Islamofobia. Anthony Locke cuba mempertahankan tindakan tu dengan kata orang tu bukannya sesiapa, dia orang rambang dan sebagainya, tapi sebenarnya Anthony Locke ada sana, itu pentas DAP rasmi. Jadi kita boleh lihat sikap ini ada di dalam DAP. Malah sejak berdekad lamanya Lim Kit Siang juga telah mempamerkan sikap ini. Dia selalu mendakwa, ya, ada percubaan untuk mengislamkan pendidikan secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan dia atau blog dia. Kalau secara tidak langsung, dia akan bawa artikel-artikel oleh penulis-penulis yang memberitahu benda tu. Ya, sedikit pun modul yang ataupun judul yang bersempadankan pendidikan Islam yang diperkenalkan di sekolah maupun di universiti, dia berkata akan mengislamkan pendidikan. Kemudian tiba-tiba bila isu penghayatan pelaksanaan modul penghayatan, hadis 40 Imam Nawawi ini, tiba-tiba DAP nampak okey. Jadi bila sesuatu pihak yang dikira sebagai atau dicap ataupun ditafsir sebagai musuh Islam pada pandangan saya lah, tiba-tiba menjelang PRK ni sebahagian daripada kerajaan yang menyokong, malah memperkenalkan sesuatu yang dipertentang begitu lama, maka saya was-was lah. Saya was-was sebab ianya bagi saya adalah dari pihak yang dicap bagi saya lah sebagai musuh Islam. So bila benda ni wujud, ya, sebenarnya sudah mulalah di media sosial. Mereka serang PAS. Mengapa PAS diam, ya, bila MCA ke bila pihak bukan Islam menyerang kerajaan kerana melaksanakan modul ini, kan?
oleh Imam Nawawi ni, mengapa PAS diam dan sebagainya. Sebenarnya PAS tak perlu bersuara pun. Memang jelas pelaksanaannya modul itu adalah hanya untuk orang Islam. Jadi yang bukan Muslim ni buat bising ni, ya, sebenarnya tak perlu nak komen. Cuma kita perlu was-was, sebab pelik lah bila DAP ya, melakukan sesuatu yang mereka dah tentangi dalam pentadbiran Anwar yang jelas ada bahang Islamofobia disebabkan DAP, maka sesuatu tak kena lah. Jadi dalam situasi ini lebih baik ambil 2-3 langkah ke belakang dan bersabar dan nilai apa sebenarnya sedang berlaku. Jadi PAS melakukan tindakan yang betul. Dia bukan membuat kenyataan melulu. Dia perlu menilai ya, apa sebenarnya sedang berlaku. Dan kebetulan semua ni berlaku sebelum PRK pulai. Selepas PRN habis dan memang jelas Melayu Islam majoriti di seluruh negara menentang Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. So sebab itulah pendapat saya ni ada isu 3R sedang dipolitikkan secara halus. Ya, jadi kita tidak pihak siapa-siapa tidak boleh tuduh kerajaan memainkan isu 3R dengan cara yang melanggar undang-undang. Sebab dia cuma perkenalkan satu modul dan kemudian ada tentangan daripada ahli-ahli politik bukan Muslim. Dan tapi ketika kita lihat berdasarkan hujah-hujah saya ni, saya lihat ini adalah satu cara, pendapat saya ya, satu cara memainkan 3R dengan cara yang halus. Dia tidak boleh dituduh memainkan 3R, tetapi mungkin isu ni sengaja ditimbulkan sebelum PRK untuk memainkan naratif itu. Kemudian di media sosial laskar-laskar cyber dikerah untuk serang PAS ya. So ini yang saya lihat sedang berlaku dan ini pandangan saya ya, apa yang saya percaya sedang berlaku. Dan memang saya was-was bila saya ulang ya, di dalam pentadbiran ni memang ada bahang Islamofobia oleh DAP yang menentang perkara-perkara seperti pelaksanaan modul ni, tetapi tiba-tiba dalam babak modul ni dia terima. Jadi ini menimbulkan kekeliruan. Jadi kita perlu ambil beberapa langkah ke belakang dan lihat apa yang sedang berlaku. So itulah pendapat saya ya. Saya ditanya apa pendapat saya, maka saya dah berikan pendapat saya. Dan saya fikir anda pun perlu was-was, jangan membuat kenyataan melulu. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.